的主内弟兄姊妹们，今天我们已经读了一段圣经，是在整个圣经里面最能够我们觉得能欣赏并且非常的荣耀的一个境界。yang berbicara mengenai nubuatan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang diberitakan di dalam Perjanjian Baru. 那就是在新约一元到这旧约一元新约将要来临的救赎主。 Selain itu teks yang barusan kita baca kembali pada pagi hari ini 今天早上我们所读的经文 juga telah menjadi salah satu karya musik agung yang terbesar yang disebut sebagai oratorio yang terhebat di dalam sejarah yang pernah ada. 因为这个经文，我们能够知道有一个这个境界是整个交响乐最出名的一个诗歌， Yaitu yang disebut dengan oratorio Messiah yang dikompos oleh George Friedrich Handel. 那就是我们知道的弥赛亚这个交响乐曲是 Handel 所写的。 Dan pertama kali itu dipentaskan Bapak Ibu dan Saudara sekalian itu di Dublin di Irlandia di tahun 1742 dan kemudian setahun kemudian di 1743 dipentaskan di London di Inggris. 那依旧在1742年，这个交响乐曾经被弹奏，以后在1745年在英国也被演奏出来。 Nah, meskipun oratorio Messiah ini menceritakan banyak tentang kematian dan kebangkitan Kristus. 虽然这个弥赛亚交响乐曲里面关于主耶稣的降生， Tetapi kemudian di dalam perkembangannya sering ditampilkan pada masa-masa Advent seperti masa-masa saat kita berada hari ini. 那么弥赛亚这个诗歌就常常放在这个圣诞节前几周被演奏出来。 Maka saya kira selalu ada hubungan yang sangat dalam dengan masa-masa Advent dan janji tentang kedatangan Kristus. 所以这个弥赛亚乐曲跟我们圣诞节前奏的有很大的关系，告诉耶稣基督的降生。 Dan tema hari ini mengingatkan kita kepada kebenaran itu. 这个今天的题目让我们记得关于哪一件事情？ Yaitu penyelamat yang berkuasa. 那就是一个蛮有全能的救赎主， Atau Jesus the powerful Savior. 那就是主耶稣是蛮有权柄的救赎主。 Nah, mengapa Kristus di sini disebutkan sebagai penyelamat yang berkuasa? 为什么在这里说耶稣是很有权柄的救赎主呢？ Maka sekali lagi di dalam uraian kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk melihat teks ini 这一次我们一起来看经文， melalui lensa pengertian yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya pada waktu disampaikan oleh Nabi Yesaya dahulu. 当上帝给我们一个镜头，借着弥赛亚先知来查看这一件事情的时候， Dan melalui pengertian dan maknanya bagi kita umat Tuhan pada zaman ini. 借着我们能够更明白我们现代的基督徒。 Yang pertama mari kita perhatikan bahwa Yesus Kristus akan lahir menjadi Raja Penyelamat bagi umatnya. 第一件事情，主耶稣要降生，是为我们上帝的子民的一个王。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi di awal saya mengatakan bahwa kitab Nabi Yesaya adalah salah satu yang paling menarik dan penting di dalam kitab suci kita. 我刚才已经告诉你们，关于以赛亚这一本书，在我们基督徒是最重要的一本书。 Dan Nabi Yesaya sendiri adalah salah satu nabi besar yang sangat berpengaruh di dalam perjanjian lama kita. 以赛亚是一个最大的先知，在这个旧约圣经里面有很大的影响。 Berkaitan dengan makna ataupun signifikansi teologinya, kitab Yesaya ini seringkali disebut sebagai kitab Romanya perjanjian lama. 那么这个以赛亚对我们来说，对旧约的影响是一个蛮有罗曼性的性质。 Oleh karena di dalam kitab Yesaya digambarkan mengenai ketetapan Allah yang begitu besar dan tujuan Allah bagi umatnya dan keselamatan mereka. 因为以赛亚是告诉我们，上帝已经决定了对我们人类的救赎工作。 Kitab Nabi Yesaya berada di urutan kedua setelah kitab Mazmur yang paling banyak dikutip oleh perjanjian baru kita.
那么以赛亚书是一本书除了诗篇以外，以赛亚书是最多被采纳放在新约里面。 Namun yang membuat kitab Yesaya ini begitu unik adalah caranya menyajikan bagaimana Kristus itu menjadi juru selamat kita. 那么以赛亚怎么样的奥秘，他写出来告诉我们，主耶稣将来要如何成为我们的救赎主。 Kitab Nabi Yesaya ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian ditulis pada masa yang sangat bergejolak di kerajaan Israel Utara atau kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria dan kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan yang ibu kotanya Yerusalem. 那就是这个以赛亚对以色列国北部还有以色列国南部非常有很大的影响力。 Mereka pada waktu itu sedang terancam dengan kekuasaan asing khususnya bangsa Asyur yang sedang berusaha memperluas pengaruhnya. 那个时候，以色列人最大受到外邦人，那就是亚述国的侵略。 Dan selama masa awal daripada pelayanan Nabi Yesaya, Raja Ahaz itu menjadi raja di Yehuda. 那么当以赛亚开始他的工作的时候，刚好那个时候是亚哈王正在管理以色列。 Dan Raja Ahaz ini dianggap sebagai salah seorang raja yang sangat jahat dan juga keji di dalam 亚 kitab 哈 suci. 王那个时候成为一个最残忍的一个皇帝。 Dia adalah raja yang salah seorang raja yang membawa bangsanya berjalan di dalam kekelaman dengan membelakangi Tuhan. 亚哈王带领他的百姓们对神反抗神的一切命令。 Ayat 1a tadi memberitahukan kita berkaitan dengan itu. 那么刚才9章第1节告诉我们这一件事情。 Raja ini membawa umat Tuhan membelakangi Tuhan. 那么亚哈王带领以色列的民族对神反抗神。 Ketika Yehuda diancam oleh Raja Israel dan Raja Aram, 当犹大的这个亚拉伯人的欺负的时候， dia bukan datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan. 那么犹大没有跟神祈求， Dia tidak mencari para nabi Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan 那 terhadap 么犹 masalah. 大没有去找那些神的差遣的先知，或者听上帝要他们做的什么事情， Tapi justru dia pergi kepada Raja Asyur. 但是他去找亚述国王， Memohon, meminta bantuannya. 他恳求亚述国王帮助他。 Yang pada akhirnya menjadikan kerajaan Yehuda itu sebagai boneka kerajaan Asyur. 以后这个亚述国把这个犹大国成为他的傀儡。 Ahaz kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian itu menyembah dewa-dewa Asyur dan memperkenalkan begitu banyak tradisi kafir di tengah-tengah orang-orang Yehuda. 那个时候，犹大国的人完全就按照亚述国的一些拜偶像的事情。 Yehuda penuh dengan penyembahan berhala yang sangat menyakiti hati Tuhan kita. 那个时候，犹太国就完全顺服亚述王，敬拜偶像，伤了上帝的心。 Maka kita melihat pribadi Ahaz ini adalah seorang raja yang begitu jahat dan keji. Dan itu dinyatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ketiga. 那么，如果我们看亚述王这样的拜偶像，我们能够从这列王记下， Di mana di sana dia dikatakan dia hidup menurut kelakuan raja-raja sebelum dia yang jahat dan membelakangi Tuhan. 那个时候我们就知道如何亚哈王带领百姓去拜偶像，抵挡神。 Bahkan anaknya sendiri dijadikan sebagai korban persembahan dalam api untuk menyembah berhala 他 bangsa-bangsa 自 asing. 己的孩子被献给那些偶像，被烧献给偶像。 Dan oleh karena hal-hal inilah baik pada masanya maupun pada masa sebelum dia atau sesudahnya, bangsa Israel, bangsa Yehuda secara khusus akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. 如果我们看整个全体，我们看这个犹大国，整个要受到神的最大的刑罚。 Dan memang itu akan terjadi sekitar hampir 170 atau hampir 200 tahun kemudian, yaitu pada zaman raja terakhir Yehuda Zedekia memerintah,
ketika Kekaisaran Babel menaklukkan Yerusalem. 那一件事情要发生170年或者200年以后，这个犹大国就受到巴比伦的征服。 Nah, di dalam kondisi seperti inilah kemudian Tuhan memberikan firman-Nya melalui Nabi Yesaya. 因着这样的事情，所以上帝借着他的先知告诉以色列人， Sebuah janji yang luar biasa bahwa seorang anak akan lahir dan dia akan mengubah segala keadaan. 那是一个最大应许，就是一个孩子要生下来，要改变整个世界。 Pertama, dia akan menyelamatkan umatnya yang berada di dalam penindasan ataupun kekelaman. 第一，他要救赎他的神的儿女们受到欺压的人。 Dan ia dinyatakan akan terlahir dengan kuasa yang amat dahsyat. 那么这个孩子要降生，带着最大的权柄。 Dan kekuasaannya dan pemerintahannya akan bersifat kekal. 那么他的权柄，他的政权是永永远远。 Beberapa ahli Alkitab liberal mengatakan bahwa apa yang kita baca hari ini itu tidak bicara tentang Yesus. 这一次很多的信社的解经家，这些经文他说不是讲述关于耶稣， Ini berbicara tentang seorang raja yang akan menggantikan Raja Ahas yang jauh lebih baik daripada Ahas. 这是告诉我们有一个孩子要降生，要代替亚述王的国王亚哈王。 Namun bila kita memperhatikan kitab Nabi Yesaya yang sangat agung ini, 如果我们看这个非常荣耀的这个以赛亚书， khususnya yang paling dekat dengan pasal yang kita baca hari ini, itu mulai daripada pasal yang ke-7. 如果我们看最接近我们的就是第7节， Maka kita akan menemukan dan meyakini bahwa ini berbicara tentang nubuatan mesianik, yaitu tentang kedatangan Sang Mesias. 从第7节我们能够看到，这是真正来了一个弥赛亚。 Bahwa kitab ini menubuatkan tentang kedatangan Raja segala Raja. 这个经文是讲到一个万王之王的来临， Tuhan segala Tuhan, Hakim segala Hakim. 万王之王最高的这个法官， Yang kemudian akan tergenapi melalui kelahirannya di Bethlehem 700 tahun kemudian setelah nubuat ini diberikan di hadapan Raja Ahas. 最后这个预言700年以后成全了，那是一婴孩降生。 Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita melihat kasih Allah dalam sejarah yang tidak pernah berubah kepada umat milik kepunyaan. 弟兄姊妹们，我们看见上帝对他的子民的爱永远没有改变。 Bahwa di tengah segala keadaan dan situasi, bahkan di dalam kekelaman dosa sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat milik kepunyaannya. 在各种各样的环境当中，我们知道我们的上帝没有离弃他的子民。 Meskipun berada di bawah ancaman hukuman, bahkan maut sekalipun. 虽然在更大的这个刑罚的威胁当中， Tuhan tetap bertindak untuk menyelamatkan umat milik kepunyaan. 上帝仍然想办法要拯救他所爱的子民。 Dan nubuatan ini menunjukkan kepada kita 这个箴言告诉我们，这个预言告诉我们， bahwa Yesus yang akan lahir itu akan menjadi penyelamat bagi umat milik Tuhan. 要来到这个世界上的救赎主，要救赎那些属于上帝的儿女们。 Yang kedua, kita melihat di dalam nama atau sebutan atau gelar daripada Yesus yang begitu dahsyat yang disebutkan dalam nubuatan ini. 第二，我们看见在这个预言里面，关于耶稣有更大的名字。 Bapak Ibu, Yesus sebagai penyelamat yang berkuasa dinyatakan melalui ungkapan-ungkapan di dalam nubuatan ini yang berkaitan dengan namanya. 那我们要知道，主耶稣来到世界上有更大的这个意义，对他的降临。 Yesaya mengungkapkan ada 4 nama yang dikenakan kepadanya. 在这里，我们知道以赛亚说有4个名字关于他的话， Yang semuanya menunjukkan kepada kita bahwa tema kita hari ini, Yesus penyelamat yang berkuasa, adalah ya dan amin. 这是告诉我们，主耶稣是一个救赎主。 Yang pertama adalah penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa,
Bapa yang kekal, dan kemudian yang keempat, Raja damai. 第一就是他有奇妙的测试，全能的神，用在的父，和平的君。 Saya akan uraikan secara sederhana dan singkat nama-nama ini. 我要解释，很简单的解释关于这些名字。 Nama yang pertama adalah penasihat yang ajaib. 第一就是奇妙的测试，或者是奇妙的安慰者。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nama ini adalah nama yang sangat unik yang dikenakan kepada Yesus Sang Penyelamat yang berkuasa. 这个名字带在耶稣的身上是非常非常的奥妙， Karena menunjuk kepada salah satu tugas utama seorang raja di dalam memberikan nasihat dan arahan kepada rakyat. 那就是第一个为一个皇帝要如何安慰他的百姓。 Nah, biasanya seorang yang duduk di posisi kepemimpinan seperti seorang raja itu justru membutuhkan sekelompok atau beberapa orang atau sekelompok penasehat yang ada di sekelilingnya. 如果一个人他成了皇帝，一个人成为一个领导，那么他需要更多的人成为他的替他安排他所要做的事情。 Untuk memberikan nasihat, saran-saran, masukan terhadap berbagai hal untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi. 这些人要帮助一个皇帝，他应该怎么做，怎么想。 Namun ketika berbicara tentang raja yang akan datang ini, 但是如果讲到关于一个皇帝要来到世界上， Yesaya berkata bahwa roh Tuhan itu akan ada padanya. 以赛亚说神的灵要在他的身上， Dia katakan itu dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. 那就是以赛亚书11章第2节。 Bahwa raja ini dipenuhi dengan roh nasihat dan kekuatan. 这个皇帝里面有灵，有一切的能力。 Dengan kata lain bahwa Yesus raja yang akan datang adalah pribadi yang memahami kehendak Tuhan. 所以将要来临的耶稣是一个皇帝，他能够明白神要他做的事情是什么。 Dia mengetahui dengan benar, dengan tepat apa yang merupakan keinginan daripada Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan. 他要知道，他也很清楚上帝要我们每一个人做的事情是什么。 Dan sebutan penasihat ajaib di dalam bagian ini bersifat tunggal. 那么奇妙的测试，奇妙的安慰者是一个单独的对象。 Untuk menunjukkan bahwa Yesus Sang Raja akan datang tidak memerlukan seorang atau sekelompok penasehat di sekelilingnya. 所以这告诉我们，主耶稣的来临，他不需要人怎么样告诉他怎么做，怎么做。 Karena dia adalah pribadi yang mampu mengenal apa yang benar. 因为主耶稣本身他知道应该做什么事情， Bahkan dialah sumber daripada kebenaran. 那么他是一个真理的泉源， Dan membuat keputusan tanpa harus meminta second opinion atau pendapat yang kedua. 主耶稣所决定的事情不需要去问别人。 Yesaya juga dengan tegas menyatakan bahwa inilah karakteristik daripada Allah sendiri. 以赛亚告诉我们，这是上帝自己的神性。 Dari Yesaya pasal 28 ayat 29 mengatakan bahwa ia ajaib dalam keputusan dan agung di dalam 在 kebijaksanaan. 以赛亚书28章29节告诉我们，他的谋略奇妙，他的智慧广大。 Maka peran penasihat bagi Kristus ini memberikan hikmat dan menuntun orang-orang dari kegelapan dan kebingungan menuju kepada terang keselamatan. 所以我们的主耶稣，我们的神要引导我们、安慰我们、教导我们，从黑暗走到光明之处， Dari bahaya penindasan kepada keselamatan dan ketentraman. 从一切的危险被救出来，进入最稳定的地方。 Nah, inilah yang dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya yang tidak bisa dilakukan oleh pribadi apapun dan siapapun. 这是耶稣对我们世人所做的一切，没有一个人能更好像耶稣怎么样对我们。 Dan menarik di sini Yesaya memberikan penekanan dia bukan hanya sekedar penasihat. 在这里告诉我们，以赛亚说，上帝主耶稣不单单是奇妙的安慰者， Tapi dia adalah penasihat yang ajaib.
但是它是一个奇妙的测试。 Pengertian ajaib di sini adalah melakukan hal-hal yang besar. 在这里告诉我们，奇妙就是我们能够做出更大的事情， Melakukan hal-hal yang luar biasa atau melakukan hal-hal yang menakjubkan. 并且能够做出更大的事情，人家意料不到的事情。 Nah, terjemahan daripada akar kata Ibrani yang digunakan di sini berkaitan dengan kata ajaib itu adalah pele. 希伯来文关于这个奇妙的事情，他们是用贝类两个字， Bukan pemain legendaris sepak bola Brasil ya, Bapak 不 Ibu 是 dan 一个 saudara 足球的这个队员。 Nah, pele itu diartikan sebagai menakjubkan, wonderful, 贝类就是告诉我们说奇妙， luar biasa, marvelous. 非常的特别。 Nah, kata ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian salah satu contoh digunakan di dalam Mazmur 78 ayat 12. 那这是我们告诉我们，在诗篇78篇第12节， Yang mengatakan bahwa Allah melakukan keajaiban-keajaiban. 在这里告诉我们，上帝做了很多很多的神迹。 Nah, keajaiban-keajaiban di sana itu adalah hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menakjubkan, pele. 这些神迹就是做出来非常的奇妙，就是希伯来文说贝利。 Dengan kata lain, Allah itu adalah pelaku daripada hal-hal yang luar biasa, yang menakjubkan, yang bagi manusia itu sulit untuk dipahami, begitu ajaib, di luar kemampuan, di luar daripada pemahaman 用 daripada manusia. 用别的话来说，上帝所做的一切，我们每一个世界上的人都不能想明白。 Dan Injil memberitahukan kita, bahkan seluruh lembaran Alkitab kita memberitahukan bahwa Yesus Kristus kita adalah penasihat yang ajaib. 那么圣经也告诉我们，无论是在哪一本圣经，告诉我们，上帝是一个非常奇妙的测试。 Inkarnasinya, kelahirannya, Allah menjadi manusia, begitu luar biasa, menakjubkan. 上帝的主耶稣的道成肉身，是一个非常我们意料不到的事情。 Sampai hari ini begitu banyak manusia di muka bumi ini tidak bisa memahami akan karya Allah yang 直到 luar 现 biasa. 在，整个世界上的人不能明白道成肉身的事情。 Kehidupannya selama di dalam dunia begitu luar biasa. 主耶稣在世的生活非常的特别， Ajarannya begitu luar biasa, mujizat-mujizatnya begitu menakjubkan. 他的教训，他的神迹非常非常的奇妙。 Belas kasihannya, pengampunannya, pengorbanannya, kekuasaannya atas kematian begitu luar biasa menakjubkan. 上帝的怜悯，上帝的慈爱，上帝对我们的牺牲是非常非常意料不到的事情。 Sesungguhnya dia telah membawa terang di dalam kegelapan hidup daripada kita dan membimbing kita, mengarahkan kita kepada hidup yang kekal 所 kepada. 以他一直在世界上的事情，主耶稣已经带领我们，让我们能够进入永远的生命。 Dan ia juga terus menyertai kita. 他也是不断与我们同在。 Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. 在约翰福音告诉我们，他要对他的学生们说，他要差遣圣灵来到我们当中。 Dia berkata bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. 也是说，他能够祈求神给我们其他的帮助， Supaya menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu selama-lamanya, itu roh kebenaran. 那么与你们同在，住在你们当中，那就是真理的灵。 Bahasa Yunani yang digunakan untuk Roh Kudus di sini oleh Kristus adalah Parakletos. 如果我们看在这个希伯来文说翻译，基督就是 Parakletos. Parakletos， Dan itu berarti seseorang yang dipanggil untuk menyertai. 这就是一个人被呼召成要与我们同在。 Untuk menjadi seorang penasihat, seorang penghibur, seorang pemberi semangat. 成为一个奇妙的测试，他要给我们更多的力量。
Roh Kudus adalah Roh Yesus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. 那么圣灵要被充满在我们当中，在五旬节日子里面， Yang diberikan kepada setiap orang percaya yang sejati, yaitu umat milik kepunyaannya. 给我们每一个人相信主的人，或者每一个人属于主的人， Yang bekerja di dalam diri daripada setiap orang yang percaya, melahirbarukan mereka, membimbing mereka, menasihati dan mengarahkan hidup yang sesuai dengan kehendaknya hari lepas 在 hari. 我们心里不断的工作，让我们有得着更好的生命，新的生命，能够每天都得着更换更好， Yang akan menuntun kehidupan melewati kematian kepada hidup yang kekal. 要带领我们脱离死亡，进入永远的生命。 Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib. 弟兄姊妹们，我们就知道主耶稣是奇妙的 Seharusnya 执事。 semakin memperbesar kebergantungan kita kepadanya. 那么因着这件事情，所以我们更需要把我们的一切交托在主的手中。 Seharusnya dialah yang pertama-tama kita datangi ketika kita membutuhkan bimbingan, ketika akan mengambil keputusan-keputusan. 在 dalam 我们一切生活里面的需要，我们需要什么决定？需要每一件事情。第一件事情，我们要来到他面前。 Dialah yang seharusnya kita datangi dan firman yang seharusnya kita lihat sebelum untuk kita boleh mendapatkan hikmat di dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang ada dalam hidup kita. 来到他面前，让主的话成为我们思想，知道怎么样解决我们生活中的每一个困难。 Maka kita memiliki kepastian ketika kita boleh berpaling kepadanya di dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. 那么我们有一个心里有一个决定，当在我们的生活当中，我们转向神，依靠神。 Dialah pribadi yang sempurna, pribadi yang memahami kita melebihi diri kita sendiri. 主耶稣是一个完全的神，他能够知道我们心底一切的思想，我们要的是什么。 Dialah satu-satunya dapat membantu kita untuk melewati kekelaman daripada hidup masa lalu kita yang mungkin buruk dan membawa kita kepada terang yang menuju kepada kehidupan. 他是唯一能够帮助我们脱离以前的黑暗、以前的困难、以前的疾病，进入新的生命，有盼望的生命。 Dialah satu-satunya yang dapat menuntun kita kepada Bapa. 他是唯一能够带领我们来到神的面前， Dan karena dia pernah menghadapi apa yang kita hadapi, 因为他曾经面对我们自己现在面对的事情， maka dia memahami akan pergumulan kita. 所以他知道，他很明白我们所经历的是什么。 Dia memahami akan air mata kita, dia akan memahami akan kebutuhan terdalam kita, dan dia juga memiliki kuasa untuk menolong kita pada waktunya. 他知道我们一切的需要，他知道我们的眼泪，他知道我们的痛苦，他知道怎么样解决我们的困难。 Yang kedua, dia disebut sebagai Allah yang perkasa. 第二就是 Artinya adalah bahwa dialah Tuhan yang memiliki kuasa dan otoritas yang tak terbatas. 他是一个全能的神，他满有权柄，他很有威严，在这个整个世界上。 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 memberikan kita penegasan mengenai siapa Kristus. 约翰福音告诉我们，耶稣是谁？ Dia adalah pribadi yang terlibat di dalam penciptaan alam semesta yang membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. 主耶稣也是牵涉到整个世界的创造，一切是没有成为有的事情。 Dia adalah Sang Firman yang adalah Allah, 他就是道，道就是神。 yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. 起初他一生同在， Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 万物借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini salah satu dari sekian banyak pernyataan mengenai Kristus yang memiliki kuasa dan otoritas yang tak terbatas. 弟兄姊妹们，这一件事情
就是其中一个我们要诉说我们的主耶稣是完全有能力、有威严的神。 Maka sungguh luar biasa bagi kita orang-orang Kristen hari ini bila kita berpikir bahwa kita memiliki akses yang begitu langsung kepada Sang Allah yang perkasa, pencipta dan pemelihara 所以，如果我 daripada 们 alam 现在基 semesta. 督徒，我们就告诉我们是有唯一能够跟因为我们有耶稣，所以我们有一个直接的关系疏通到我们的神。 Namun meskipun Kristus dikatakan adalah Allah yang perkasa yang di dalamnya semua otoritas baik di sorga maupun di bumi ini diberikan, dia menjungkir balikan pemahaman kita, pemahaman manusia secara umum tentang apa artinya memiliki otoritas dan kuasa itu. 所以，我们如果看见神是奇妙的，只是全能的神，永在的父，这一切事情上要告诉我们，我们拥有一个非常有能力的神，有威严的神，让我们能够直接与神有关系。 Kata perkasa biasanya menggambarkan orang-orang yang begitu kuat, begitu gagah, misalnya para pemburu atau para pejuang, orang-orang yang gagah berani. 如果说一个全能的人、有威严的人，我们常常是告诉一个英雄的模样，他很勇敢又很胆大。 Biasanya orang-orang seperti ini sangat mencolok di dalam penampilan mereka dan perlengkapan yang mungkin ada dan menyertai mereka. 这些人在外表他们非常的强壮，并且他们有最好的设备。 Namun meskipun demikian Bapak Ibu dan Saudara, mereka ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Yesus kita yang 虽然 perkasa. 如此，这些人、这些英雄、这些强壮的人，比起我们的耶稣，没有一点的能够比得上。 Ketika Raja Salman dari Arab Saudi itu mengunjungi Indonesia tahun 2017 silam. 2017年，阿拉伯的皇帝萨曼来探访我们印尼。 Dia mengunjungi Indonesia selama 9 hari sekaligus dia juga berlibur ke Bali pada waktu itu. 他来到印尼，并且他能够去巴黎游玩。 Dia membawa 459 ton bagasi. 他的行李是4900Bagasi. 他的行李有4000多Barang-barang. 吨， Termasuk limusin dan kendaraan lainnya. 也包括他的豪华的汽车，还有其他的东西。 Dia juga membawa elevator elektrik 他自己也带了一个电梯， dan kursi seharga 17 miliar. 他也是带一个最高贵的椅子。 Diiringi 25 orang pangeran dari Arab Saudi dan puluhan daripada pegawai. 25位王子，还有好几十个他的助手。 Ini adalah perkunjungan yang begitu luar biasa, megah sekali Bapak Ibu dan Saudara 这是一 sekalian. 个非常豪华堂皇的拜访。 Namun sebaliknya, 但是倒转过来， ketika Yesus yang adalah Raja segala Raja, 当主耶稣是万王之王的时候， Tuhan segala Tuhan itu mengunjungi bumi kita ini. 但是万王之王来到世界上 Itu 的时 justru 候， terjadi di sebuah kandang. 那就是发生在一个牧羊人的草地上， Tanpa ada pelayan yang hadir. 马槽里面， Dan 没有一 tempat dia 个 dibaringkan hanyalah sebuah palungan. 没有一个助手，只有一个放草的地方。 Dan meskipun dia adalah Raja yang perkasa, dia berkata dalam Markus 10 ayat 45 bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani. 他在马可福音告诉我们，因为人子来，并不是要受人的服务， Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 乃是要服侍人，并且要舍命做斗人的赎价。 Kita juga melihat di dalam kitab suci kita 我们看我们自己的圣经， bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat lembut dan damai di dalam pelayanannya. 耶稣基督在他服侍他的工作是一个非常柔和的一个人。 Kitab suci kita, Injil kita menyatakan bahwa dia datang sebagai anak domba Allah. 在圣经里面，在四福音里面，
告诉我们，主耶稣的来临是成为一个上帝的羔羊。 Namun meskipun demikian, dia memimpin perang melawan setan dan kuasanya melalui belenggu dosa yang mengancam keselamatan 虽然 umat 如 milik. 此，主耶稣他要带领他的一切来对付那些恶魔的侵犯， Dan kelak dia akan datang kembali sebagai raja segala raja, hakim segala hakim. 他要再来成为万王之王，这个审判官，一切的审判官， Untuk mengakhiri pemberontakan daripada manusia-manusia yang jahat dan para malaikat yang telah jatuh. 来结束一些人类还有天使的这个反抗。 Dan kitab suci mengatakan dia akan melakukannya dengan kuasa daripada firman. 那么在圣经告诉他要实行圣经里面一切的权利， Bukan dengan kekuatan ataupun perang yang berlarut-larut. 他不用他的战斗的能力来结束这个世界。 Yang ketiga, Bapa yang kekal. 第三就是永在的父。 Tadi kita membaca Yesaya menubuatkan menyatakan bahwa pemerintahan itu akan berada di pundak daripada Kristus. 在这里要告诉这个权柄要在主耶稣的肩头上， Namun jabatan kerajaannya tidak sama dengan jabatan daripada kerajaan yang ada di dalam dunia ini. 那么他的地位不好像在世界上的地位， Karena dia bukan sajanya seorang penguasa, tetapi juga dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. 因为他不但掌这个掌权的神，他是永在的父。 Pada zaman Nabi Yesaya ketika nubuatan ini ditulis, raja-raja itu dikenal sebagai penindas rakyat yang penuh dengan kelaliman. 在以赛亚书告诉我们，当我们知道前过的一切皇帝，这些皇帝就成为欺压人民的人。 Termasuk pada zaman Raja Ahaz yang kepadanya diperdengarkan nubuatan ini. 也包括亚哈斯做王的时候，也表现他欺压人民。 Namun pemerintahan dari Bapa yang kekal ini akan sangat jauh berbeda. 所以从这个神给主耶稣的权柄完全不同。 Di dalam ayat 3 teks kita tadi memberitahukan kita bahwa penguasa ini tidak akan membebani umatnya, tetapi akan mematahkan kuk dari punggung mereka dan membebaskan mereka dari penindasan. 所以在第三节告诉我们，不但是他们不欺压人民，但是要减轻他们恶上的一切的重担。 Dan ini tergenapi di dalam diri Kristus Tuhan kita. 这完全就在耶稣基督的身上。 Dia menyatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. 在马太福音也告诉我们， Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 凡劳苦重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. 你们当负我的恶，学我的羊舌， Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kemenangan. 因为我心里柔和谦卑，你们心里就必得享安息。 Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah Bapa telah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Putranya. 弟兄姊妹们，我们天上的父，表现他的爱，借着主耶稣基督。 Sebagai Bapa surgawi kita, Dia telah mengaruniakan kepada kita kelegaan. 天上的父已经给我们很容易、很轻松的心， Belas kasihan, perlindungan, tuntunan, dukungan, dan dorongan. 他的怜悯、他的照顾、他的引导都有。 Sebagai Bapa yang kekal kita, Dia mendiami kekekalan. 他永恒的主，他住在永恒之地， Dia tidak terperangkap atau dibatasi oleh ruang dan waktu seperti kita. 没有一个能力能够限制我们的神， Dan oleh karena itu, Dia tidak akan pernah berubah. 所以他完全永不改变。 Dia tidak akan menjadi tua atau lambat atau lemah seperti kita. 他不因着时间的问题，不将他成为越来越衰微。
Dia juga tidak perlu bertumbuh dewasa seperti kita dan menjadi lemah. 他也不需要成长，因为成长要走向软弱。 Dia adalah dia 他就是他， selama-lamanya. 永恒的主。 Ibrani 13 ayat 8 menegaskan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama. 希伯来书第13章告诉我们，耶稣基督永远是一样， Baik pada masa yang lalu, hari ini, dan selamanya. 昨日、今日一直到永远。 Maka Bapak Ibu dan Saudara, betapa luar biasanya kasihnya kepada kita. 所以弟兄姊妹们，上帝主耶稣对我们的爱是非常的特别。 Karena dengan demikian itu berarti kita memiliki akses yang tak terbatas dengannya. Karena dia adalah Bapa kita. 因为我们没有一个限制我们与神的关系，因为神是我们天上的父。 Kita setiap waktu bisa memanggil dia di dalam doa, di dalam keluh kesah kita, di dalam pergumulan kita, dalam doa-doa kita, dalam permohonan-permohonan kita. 在我们的心里，我们能够永远，我们能够呼声我们天上的父，在你的困难，在你的痛苦，在你的一切的重担当中，你能够要求天父帮助你， Sebagai Bapa kita yang terkasih. 那就是一个满有爱的父神。 Dan pada akhirnya Yesaya memberikan nama yang keempat di sini, menyingkapkan nama yang keempat dari Raja yang berkuasa ini sebagai Raja Damai. 最后，以赛亚就说，不但是全能的神，永在的父，和平的君。 Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebutan ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan kondisi dan keadaan pada zaman itu ketika nubuatan ini diberikan. 和平的君这个名字跟哪一个时代非常对立。 Orang-orang Yehuda sedang di dalam peperangan dan raja mereka yang memimpin mereka tidak menangani situasi 那 dengan 么那 baik. 个时候的犹大国是正在发生战争，没有一个人能够帮助。 Umat Allah berada di tengah-tengah ancaman baik dari bangsa musuh yang berasal dari luar maupun dari dalam, yaitu pemimpin mereka Raja Ahaz. 上帝的儿女受到整个国家四周围的攻击，也是受到里面皇帝的欺压。 Itu sebabnya kalau kita membaca khususnya pasal 8 di bagian yang terakhir, kita menemukan penyataan di sana. 如果我们看第8章最后，我们能够知道发生了什么事情。 Bahwa umat Allah pada waktu itu hanya melihat kesusahan dan kegelapan dan kesuraman yang menakutkan. 那个时候，上帝的儿女看见一些可怕的事情， Tetapi bagi mereka Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan janji. 但是借着以赛亚先知给我们一个应许， Bahwa mereka akan melihat terang yang besar. 他们要看见更大的光， Bahwa peperangan mereka akan berakhir. 他们的战争要结束， Karena seorang anak telah lahir bagi kita. 因为一个一个子为我们而生， Dan namanya adalah Raja Damai. 他的取名叫 Bapak Ibu 和 dan 平 Saudara 的君。 sekalian, 弟兄姊妹们， Yesus adalah Raja Damai karena pengorbanannya di kayu salib. 耶稣是一个和平的君，因为他在十字架上为我们牺牲。 Melalui pengorbanannya kita dibenarkan di hadapan Allah. 借着神的主耶稣的牺牲，我们成为义， Sehingga kita mengalami damai kembali dengan 所 Allah. 以我们现在经历到与神和好的。 Hanya di dalam Kristus saja manusia dapat mengalami damai yang melampaui segala akal. 只有在基督耶稣里面，我们人要享受真正的平安。 Nah, menarik sekali kata Ibrani untuk damai itu biasa kita ucapkan adalah Shalom. 那么我们知道，在这个希伯来文和平就叫做 shalom， Namun Shalom itu tidak hanya sekedar berarti damai Bapak Ibu dan Saudara 但是 sekalian. shalom 不是单单意思叫做平安。 Shalom itu adalah kelengkapan, keutuhan, kesehatan, kedamaian dan keharmonisan. 沙龙的意思里面有我们身体的健康，有我们生活的顺利，一切都在这个沙龙里面。
Dengan 写 kata 出来 lain Bapak Ibu, Shalom itu menyatukan pecahan-pecahan kehidupan di dalam diri kita. 这个沙龙的意思，也把我们心里一切的杂念变成和好， Menjadi satu kesatuan yang utuh, yang lengkap, yang harmonis, yang baik. Sehingga hidup ini menjadi berarti dan bermakna. 把我们整个人生被复合起来，让我们成为更好的。 Maka ini berarti bahwa kedamaian itu bukanlah tentang tidak adanya masalah di dalam hidup kita. 所以，你如果说关于平安，不是说在你的生活里面没有事情， Tetapi pada kepastian bahwa apapun yang kita hadapi, yang kita alami di dalam hidup ini, Yesus itu menyertai kita. 但是我们要肯定一件事情，在你的生活当中，如果有很多的困难，如果的生活很多的事情，你要知道，我们的主耶稣决定必定要给我们 Dan 平安。 tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, merebut damai yang sudah Dia karuniakan kepada kita. 没有一件事情是我们能够脱离一生和平的事情。 Roma 8 ayat 38 sampai 39 Rasul Paulus menegaskan tentang kebenaran itu. 在罗马书也告诉我们， Dia mengatakan bahwa aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 罗马书8章38节、39节，因为我深信，无论是死、是圣、是天使、是掌权、是有能的、是现在的事、是将来的事、是高处的事、是低处的事、是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔离。这爱是在我们的主耶稣基督里面。 Inilah akar daripada kedamaian sejati yang namun sayangnya manusia pada hari ini, lebih banyak manusia pada hari ini yang belum bisa memahami akan hal ini. 这就是真正平安的意义。可惜到现在，我们世界当中的人还没有真正明白什么叫做平安。 Banyak orang berusaha untuk mengejarnya dan berharap akan menemukannya di dalam apa? Di dalam relasi-relasi duniawi, di dalam pekerjaan, di dalam harta benda, di dalam popularitas, di dalam kekayaan dan berbagai hal yang bersifat duniawi. 很多人为了寻找平安，用各种的方法，用一些的娱乐，用一些的金钱，一些的聚会，一些每一件事情来寻找平安。但是平安不是在里面。 Kitab suci menegaskan kepada kita bahwa hanya melalui Yesus kita dapat menemukan kedamaian yang sejati. 在圣经告诉我们，只有在主耶稣基督里面，我们要得着真正的平安。 Di dalam Dia kita dapat menemukan jati diri kita, menemukan penerimaan, menemukan kasih, dan menemukan pengampunan. 因为在神里面，我们要真正知道最纯粹的平安。 在神里面，我们能够找到真正的爱；在主耶稣基督里面，我们要真正得着主的允许，告诉我们一切的平安。 Hanya di dalam Dia sajalah hidup saudara dan saya ini berharga dan bernilai di 因 mata 为 Allah. 因为只有在主耶稣基督里面，我们的生活才有真正的价值。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 亲爱的主内弟兄姊妹们， sebagai penutup dan kesimpulan, 为了要结束今天的讲道， nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan daripada Sang Raja, penyelamat yang 以 berkuasa, 赛亚告诉我们，为要将要来临的救赎主。 adalah pesan harapan bagi orang-orang Israel, baik di utara maupun di selatan, yaitu orang-orang Yehuda di masa kesusahan besar mereka pada zaman dahulu kala. 告诉在以前的以色列、北方的一些人、这个南方的以色列，有一个告诉他们。 Namun ini juga merupakan satu pesan pengharapan dan sukacita bagi kita umat Tuhan yang hidup pada hari. 这也是告诉我们一些在世界上的人，生活在这个时代的人。 Karena ini adalah tentang seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. 因为这告诉我们要告诉世界上的人，一婴孩
为我们而生。 Saat ini kita berada di dalam masa-masa Minggu Advent. 今天我们是正在迎接这个圣诞节， Dan minggu ini adalah Minggu Advent yang kedua. 这是我们等待的第2期， Advent itu berarti kedatangan. 那就是我们所等待主耶稣的来临， Menunjuk kepada waktu penantian dan persiapan saat kita bersiap merayakan kelahiran Yesus di hari Natal. 这个等待的机会，让我们每一个人预备心来迎接将要来临的基督耶稣。 Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Advent juga itu merupakan waktu untuk menantikan saat di mana nanti dia akan datang kembali kedua kalinya. 等待的这个时辰，意思也是说，我们要等待主耶稣第2次再来， Yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. 里面有权柄，有荣耀。 Maka di tengah berbagai pergumulan dan kesibukan kita menjelang Natal tahun ini, 但是在这个最忙碌的时代当中， maka mari kita meluangkan waktu yang terbaik memikirkan bagaimana kita menyambut kedatangan Sang Raja dalam hidup 让我们 kita. 抽出自己的时间。我们诗人正在想，如何我们每个人来迎接主耶稣的来临， Dan bersukacita oleh karena mengenal Dia sebagai sebagai juru selamat yang berkuasa bagi hidup kita. 我们要欢喜快乐，因为他成为我们的救赎主。 Mengenalnya sebagai penasihat yang ajaib. 我们要明白，我们要认识，他是一个奇妙的救赎主。 Mengenalnya sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Raja damai kita. 并且我们要知道，我们的主耶稣来临，他成为奇妙的启示，全能的神，永在的父，和平的金。 Kiranya Tuhan menolong dan menuntun setiap kita. 愿神帮助我们每一位，引导我们每一个人。 Selamat memasuki masa Minggu Advent kedua dan mempersiapkan diri menyambut Natal kembali. 但愿我们自己预备迎接圣诞的来临。 Amin. Amin. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah menerima firman Tuhan yang begitu indah untuk mengingatkan pada masa-masa kami menunggu kedatangan lahirnya hari Natal. Tuhan, bantulah kami ini selalu ingat bahwa yang datang kembali datang ke bumi ini untuk juru selamat untuk kita semua, dan bersandar pada juru selamat Tuhan Yesus yang real di dalam hidup kita ini, dan hidup mempunyai warna yang lebih cerah sehingga orang tahu bahwa kami ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.